Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, ini adalah latihan yang cikgu mahu bagi. Okey, so ini adalah latihan yang cikgu mahu bagi. Ada 5 soalan objektif semuanya sebab kita belum lagi habis. Kita baru sahaja setengah. Jadi, cikgu tidak boleh tanya banyak sangat soalan. Okey, so kita baru sahaja setengah untuk chapter 2. Jadi, kalau kita baru sahaja setengah untuk chapter 2, nanti minggu hadapan barulah cikgu boleh bagi. Okey, lagi banyak soalan. Jadi sebelum kamu sebelum kamu meneruskan video ni, kamu bolehlah pause. Okay, kamu bolehlah hentikan sekejap, tengok soalan dan ambil sekeping kertas. Okay, jawab 5 soalan ni. Okay, nanti bila cikgu sudah habiskan setengah lagi chapter yang kita belajar ni, cikgu boleh bagi lebih banyak soalan. Okay, jadi hentikan video ni sementara, barulah kamu akan boleh tengok, barulah kamu boleh teruskan video ni. Okay? Jadi cikgu akan bagi jawapan. Okay? Selepas ni cikgu akan bagi jawapan, skema jawapan. Okay? Jadi kamu cuma boleh teruskan video ni selepas kamu sudah buat soalan-soalan tadi. Okay? Jadi nanti cikgu akan bagi jawapan soalan lebih lagi setelah kita habiskan chapter ni minggu hadapan. Okay. So jawapan kepada soalan tadi, okay. So bahagian objektif. Okay, nombor 1, cikgu sudah ajar hari tu, kita ada student baru masuk, jadi cikgu sudah cover banyak. Jadi hari tu cikgu sudah ajar sel dan juga cikgu sudah ajar student lain. Jadi kalau kamu tengok nombor 1, kita ada sini satu sel haiwan. Okay, so kita ada satu sel haiwan kat sini. So benda ni adalah sel haiwan. Kenapa? Senang untuk kamu tahu. Kalau sel tumbuhan dia dalam bentuk yang tetap, tapi dia orang tidak bentuk yang tetap. Okay, so dia tanya sini pasal P. So P ni adalah sebenarnya mitokondria. So mitokondria adalah satu organel yang menghasilkan tenaga. Okay, mitokondria adalah organel di dalam sel haiwan yang akan menghasilkan tenaga. Bukan sahaja haiwan lah, tumbuhan pun. Okay, so jawapan nombor 1 adalah B. Okay, kamu boleh buka buku sebenarnya untuk tengok. Jadi tidak apa, asalkan kamu boleh tahu jawapan yang sebenar. Okay, so kita tengok pula soalan yang kedua. Okay, so kalau kamu tengok perbandingan sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okay, so hari tu cikgu ada ajar sel haiwan dan sel tumbuhan. Okay, so beza sel haiwan dengan sel tumbuhan adalah paling mudah untuk kita tahu adalah apa yang sama tentang mereka. Okay, kalau kita tengok bahagian sini kita ada animal cell. Okay, kita juga ada sel tumbuhan. So, sel tumbuhan mempunyai bentuk yang tetap. Sel haiwan tidak mempunyai bentuk yang tetap. Okay, lepas tu kalau kita tengok A pula, okay, kalau kita tengok A pula, dia cakap sini, kedua-dua sel mempunyai chloroplast. Tidak. Okay, chloroplast hanya kamu boleh jumpa di dalam sel tumbuhan. Okay, sebab itulah tumbuh-tumbuhan berwarna hijau. Okay, daun berwarna hijau sebab dia mempunyai chloroplast. Chloroplast itulah yang berwarna hijau di dalam daun. Tapi haiwan tidak mempunyai chloroplast. Haiwan tidak membuat makanan sendiri. Okay, haiwan makan dari tempat lain, daripada haiwan lain, daripada tumbuh-tumbuhan yang lain. Jadi yang hanya boleh buat makanan sendiri adalah tumbuhan, iaitu daripada sel tumbuhan sahaja. Jadi kalau kita tengok yang keduanya pula, kedua sel mempunyai dinding sel. Tidak. Hanya sel tumbuhan saja mempunyai dinding sel. Sebab itulah untuk sel tumbuhan, dia mempunyai bentuk yang tetap. Okay, dia mempunyai bentuk yang tetap. Jadi sebab itulah dia ada sel dinding. Okay, kedua-dua sel mempunyai sel membran. Ya, sel membran. So sel membran kedua-duanya ada. So jawapan 2 adalah C. Dan kita tengok 3. So multi sel. So multi sel maksudnya dia adalah sel yang besar. Okay, so amoeba adalah sel kecil, paramecium pun sel kecil, Chlamydomonas pun sel kecil. Paramecium, Chlamydomonas, amoeba adalah
satu sel sahaja. So, jawapan dia adalah Hydra. Okay, kamu boleh rujuk buku balik. Okay, cikgu sudah bagi tahu juga kawan kamu hari tu, Cikgu ada ajar. Okay, yang student yang lain, ada student yang dapat datang, tapi ada student yang datang, Cikgu ada ajar. Jadi, yang ni sel darah merah. Okay, dia tanya, manakah ciri-ciri sel darah merah? Okay, tidak mengandungi hemoglobin. Salah, sebab sel darah merah adalah hemoglobin. Okay, berbentuk dwicekung. Okay, dwicekung maksudnya dia adalah bentuk macam ni. Okay, dia adalah bentuk macam ni. Okay, ini adalah bentuk red blood cell. Okay, dia macam sedikit bulat tapi dia mempunyai cungkung di tengah. Okay, so nombor 5, jawapan dia adalah C. Okay, manakah sistem yang sesuai dengan organ dia? So, kalau kamu tengok sini, ginjal. Bukan. Pembiakan adalah, kalau kamu tengok tadi, cikgu ada kasih tunjukkan ovum dan juga ovum dan juga adalah daripada sistem pembiakan. Okey, daripada pencernaan salah. Organ sistem pencernaan adalah macam contohnya perut, okey, ataupun usus kecil, okey. Perkumuhan, betul, melalui kulit. Macam mana perkumuhan kamu melalui kulit? Kamu berpeluh. Okey, berpeluh. So, jawapan dia adalah C. Okey, ni pun salah. Peredaran darah. Kita bukannya mengedarkan darah guna paru, tapi kita guna jantung dan juga kapilari darah. Okey, jadi itu sahajalah yang cikgu ingin bincangkan setakat ni yang boleh. Nanti bila kita belajar lebih lagi, cikgu boleh bagi lagi banyak soalan. Dan cikgu harap kamu faham, ni adalah kelas online pertama. Jadi kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu bila-bila masa. Okey, dalam kumpulan WhatsApp kita, dalam kumpulan Telegram. Jadi kalau ada apa-apa, kamu boleh sentiasa hubungi cikgu dalam kumpulan tersebut yang telah disediakan oleh Pusat Tuition. Okey, jadi kita akan jumpa lagi insyaAllah minggu hadapan di sesi hadapan. Kita akan habiskan chapter ni dan kita akan masuk chapter baru. Okey, kita akan berjumpa lagi insyaAllah di video seterusnya.